Memang masa mula nak buat seminar ni Amir, saya fikirkan sebelah menjadi doktor dah lama ya, hampir 25 tahun. Saya perhatikan, saya jumpa berpuluh-puluh ribu orang, dah operate mata beratus-ratus orang, dan saya dapat satu formula. Saya perhatikan banyak manusia ni, setengah tu sakit dia sikit, merananya banyak. Setengah pula sakitnya banyak, merananya sikit. Setengah orang tu dia sebut masalah, setengah orang sikit aja doktor. So saya fikir apa yang membezakan dua jenis manusia yang sebagai doktor perubatan ni. Sebelum ni saya punya rawat fizikal. Kalau orang jumpa saya sakit mata, saya cek mata tak ada apa-apa, saya kata apa? Nothing wrong with your eye. Muka saya pun toya, nothing wrong. Orang pun tengok boring, doktor ni kata aku bohong ke? Tetapi sekarang bila saya faham yang manusia ni kita tak boleh rawat fizikal, mesti rawat jiwa dan emosi dia. Apa saya kata? Tahniah, mata puan sangat sihat. Kalau per 10 saya beri 10/10. Dia punya emotion dah seronok. Dan lepas tu masalah dia jadi kecil. Maknanya saya baru nampak manusia ni bukan apa yang berlaku pada dia, tetapi respon dia terhadap apa yang berlaku. Dan respon seseorang terhadap apa yang berlaku bergantung kepada dia punya sistem kepercayaan dan sistem nilai dan programming yang dia ada. So saya perhatikan orang yang sangat bahagia jiwanya, sangat positif dan tenang, dia orang kurang penyakit, dan kalau ada penyakit pun cepat baik. Kalau saya buat operation orang yang sangat tenang, bahagia, warak, guru mengaji, suka beri makan orang, sedekah, mudah saja. So saya kata, kalau kita hanya, saya sebagai doktor yang merawat fizikal, out of date. Kita mesti merawat manusia itu. Sebab itu saya fikir bahagia ni, kita bahagiakan orang untuk membahagiakan orang lain. Maka saya bayangkan kalau semua rakyat Malaysia seluruh dunianya bahagia, ada inner peace, penyakit fizikal dengan sendiri akan turun. Dan memang risiko Amin, kita tak tahu orang datang, tak dengar saya nak bercakap beletih melalui kat sini kan. Tetapi saya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buat sesuatu untuk kebaikan ummah kerana Allah tanpa mengharapkan penghargaan manusia, insya-Allah Allah akan memudahkan. Sebab tu saya buat juga di sini. Dan satu lagi Prof, doktor ini adakah dia dilatih semata-mata nak potong orang, nak diagnose, nak prescribe orang, ataupun ada juga diajar tentang komunikasi dengan pesakit? Sebagai contoh ya, klinik favourite saya di Seri Gombak, nama dia Klinik Keluarga. Dan bukan setakat klinik tu, doktor favourite saya nama dia Dr. Suhana. Saya cukup suka kerana apa? Dia senyum dan dia tanya khabar, dan bila dia kata tak ada masalah ni, Allah mesti jadikan Amin gembira. Saya suka sangat. Bukan sebab dia perempuan, tak. Komunikasi dia. Jangan salah faham. Kan? Dan berbanding ada sekali tu, klinik yang sama, doktor lain. Saya tanya, saya ada masalah ke doktor? Tak ada. Habis tu apa saya kena buat? Makan ubat. Macam mana ubat tu? Tu dia ni kan. Adakah itu sahaja doktor diajar? Adakah doktor juga diajar tentang komunikasi supaya maknanya orang yang dah sakit ditambah lagi sakit dengan muka tongongnya yang Prof sebut tadi kan? Betul. Sebenarnya banyak manusia ni kalau kami diajar untuk berkomunikasi efektif. Saya ajar pagi tadi komunikasi ni 7% perkataan, 38% intonasi, 55% fisiologi. So kalau doktor jumpa pesakit, perkataan tunggu dulu, tetapi intonasi dia, apa khabar, ceria. Dan fisiologi penuh kasih sayang, maka aura dia akan sampai dan masalah jadi kecil. Dan pernah tak kita pergi klinik macam Amin pergi, belum jumpa doktor sampai macam dah baik? Sebab yang membaikkan kita bukan doktor, yang membaikkan kita Allah Subhanahu Wa Taala melalui hormon dan sel imun yang baik. Sebab itu dalam doktor kita ada banyak bidang. So seperti di most medical school sekarang kita ada dia panggil CPD, PPD, Personal, Professional and Spiritual Development, di mana kita mengajar doktor tu bukan hanya menjadi doktor segi teknikal, tetapi menjadi manusia yang baik dulu sebelum menjadi doktor. Sebab tu bila saya buat buku saya, bagaimana menjadi pelajar cemerlang, How to be a good successful medical student, you be a good person, then you be a good doctor. So Dr. Suhana ni mesti orang yang bahagia, sebab tu dibahagiakan Amin. Tadi saya dah ajar ada orang tadi, kalau doktor macam tu tengok yang mana ahli syurga, mana ahli neraka. Tu PPD tu apa tadi Prof? PPD? Ya, Personal Professional Development, tapi saya tambah sendiri Spiritual Development. Masya Allah, saya dia ingat
pegawai pendidikan daerah, PPD. Oh, betul. Boleh juga kan. Okey, Irma Hasmi adalah saya kira artis yang menjadi inspirasi kepada kebanyakan artis-artis lain untuk berhijrah. Selain daripada yang lebih awal sebelum macam Kak Wardina kan. Lepas tu selang lama sekejap then muncul Irma Hasmi. Dan saya teringat lagi April 2011 ketika itu Irma baru first time nak audition. Saya tengok, oh Aminah ni dahsyat juga dengan jin ketatnya, power baiknya kan masa tu kan. Dan saya melihat sendiri dengan mata saya bagaimana perubahan Irma. Irma mengambil peluang mengacara di Assalamualaikum yang asalnya segmen kecil je. Tapi Irma mengambil sebagai cabaran, Irma anggap ia sebagai satu proses tarbiyah. Jadi setelah Irma berhijrah, apakah kelainan Irma hidup dulu dengan sekarang? Sebab kadang-kadang orang tidak melihat benda tu. Orang hanya melihat tudung semata-mata. Di sebalik tudung itu saya kira ada 1001 rahsia. Silakan Irma. Okey, terima kasih Amin. Tapi betul lah dia cakap tu. Masa pertama kan, kali pertama kali saya ke TV Al-Hijrah, masa tu audition untuk pengacaraan. Dan masa tu saya baru je kembali daripada Tanah Suci Mekah. Pertama kali saya pergi ke sana pada bulan 2. Kemudian balik tu saya terus syuting sebulan. Habis sebulan, bulan 3 tu, bulan 4 terus TV Al-Hijrah panggil. Jadi sebenarnya masa tu saya cuma dapat kesedaran untuk berhijrah dan kata turning point tu di Mekah. Kemudian balik saya masuk production, saya syuting, saya tak dapat mana-mana source of pendidikan tentang agama ataupun macam mana nak continue, nak belajar jadi lebih baik. Jadi saya sangat bersyukur sejak saya menjadi warga TV Al-Hijrah. Memang betul banyak perkara yang saya belajar kat situ secara tak langsung sambil bekerja. Itu yang daripada jeans ketat Amin cakap tu sekarang dah tak sentuh langsung, dah semua seluar dah tak pakai dah, memang pakai kain je sekarang. Sekarang ni lagilah tak pakai, memang tak muat langsung. Dah kembang dah. Okey, alhamdulillah. Dari segi perubahan dulu dan sekarang, macam Amin cakap kan, physical is physical. Kalau kita wanita banding dengan lelaki, kalau kita berhijrah memang kita akan nampak lah, sebab perempuan daripada tak bertudung ke bertudung. Kalau lelaki saja physical mungkin sukar tak nampak kan. Tapi untuk diri kita sendiri, adakah kita nak berubah dari segi fizikal saja ataupun dalaman sekali? Sebab kata Prof tadi kan spiritual, itu yang lebih penting. Turning point hijrah itu sebenarnya baru langkah pertama. Tapi apakah kita nak buat langkah kedua, ketiga dan seterusnya untuk kita upgrade lagi diri kita. Tapi memang sangat berbeza banding dulu dengan sekarang. Kalau saya boleh cakapkan dulu hidup saya bazirkan lebih kurang dalam 29 tahun ke 30 tahun begitu saja. Tanpa ada erti, tanpa ada kepuasan hidup, tak ada arah tuju, tak ada matlamat, tak ada misi. Ke mana saya nak pergi? Sekadar layar hari tu sehari demi keseronokan. Cari duit untuk makan, untuk survive, itu saja. Tapi tak tahu apa, untuk apa purpose hidup kita sebagai manusia ni, sebagai khalifah dan juga hamba Allah, tak ada. Jadi bila saya dah belajar sikit demi sedikit, jadi benda yang saya sangat hargai sekarang adalah erti kehidupan tu. Macam mana saya rasa kerugiannya 30 tahun dulu dan sekarang ni baru saya nak mencari balik. Sangat rugilah, rasa macam dah tua. Dah tua. Kesian kat saya. Amin, Irma kata tua, kesian kat saya. Prof, Prof kenal tak Irma Hasmi sebelum dia berhijrah? Kenal, tengok drama. Tengok drama. Okey, Awan Dania ke? Tak, I think Bella, ada Bella. Cerita Bella ada. Cerita Bella. Okay. Sebab saya jadi doktor. Doktor. Jadi doktor. Tu saya tengok tu. Kata, wah, very nice. Pandai, memang layak doktor. Prof melihat Irma dulu dan pertama kali Prof melihat Irma selepas dia berhijrah. How do you feel about her? What do you say about her? Skipping sekejap. Yeah. Please. Allah, Masya Allah. Saya boleh nampak TV Hijrah. Memang saya suka tengok TV Hijrah. Tengok. Masya Allah, cakap suami saya, bang, Masya Allah. Seronoknya orang yang popular, yang Tuhan izin, you have banyak orang biasa-biasa, saya kata ni lah. Dia panggil kumpulan 95% club dengan 5% club. Orang yang biasa-biasa dia duduk berlaki, saya ajar pagi tadi, nak nama, nak title, you have everything on that side, tetapi you move suddenly sebab makna kehidupan. Maknanya impact sangat besar dan saya memang sangat menghargai orang-orang yang prominent yang boleh jadi contoh kepada orang yang sekejap apa Irma kejar, in the end tak payah kejar. Sebenarnya
Mana imam macam tahu that's not the correct way. So bila saya nampak tu memang saya sangat teruja dan saya sangat bersyukur tiba-tiba kita keluar majalah wanita. Jadi cover pula 2 orang. Sebab tu dia punya aura ni, bila kita suka seseorang tu, tarikan dahsyat. Sebab tu saya sebut tadi Amin, kita ni kalau kita manusia keladak, jumpa orang keladak. Kalau kita manusia jernih, jumpa orang jernih. So tentu saya rasa Irma akan berasa bila Irma ubah diri Irma, tiba-tiba the whole world outside berubah. Betul Irma? Saya kagum dengan Prof sebab dia bukan hanya berbicara soal terma-terma sains semata-mata. Tapi Profesor Dr. Maya boleh berbicara soal kemanusiaan. Jadi soalan saya pada Prof, kenapa Prof memilih bukan hanya bidang kedoktoran semata-mata, malah boleh berbicara soal kemanusiaan? Kerana ada orang dia kata, oh enough, dah penat dah aku nak jadi doktor, jadi buat apa penat. Kanan perkataan semua is energy. Dan ketiga, everyday tanya apa manfaat. So tujuan saya bila saya dengar macam Living the 7 Habits Stephen Covey tu, saya dengar berpuluh-puluh kali dan saya dah dapat certain conclusion, itu yang saya guna all the time. And then it's very important, kalau boleh apa kita belajar walau satu kita cakap ke orang, sebab ilmu ni macam ikan yang licin, terlepas tak boleh tangkap. So bila ilmu saya sampai terus, lepas tu saya dah lupa, ilmu tu dah berjalan. Dan jadilah kita macam Ima kata sekosong. Sebab apa Ima? Jiwa kita makanannya ialah ilmu. Makanan fizikal senang saja, tapi kalau tak ada ilmu kita akan rasa kosong. So saya itulah rahsianya. Ya Irma, pesanan pada hadirin hadirat sekalian supaya kita ni bila nak berhijrah tak perlulah bersangsi lagi, sebab panggilan Allah adalah sesuatu yang tak perlu kita persoalkan. Sebab itu tanda Allah sayangkan kita. Malah kalau datang ujian pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan menguji kita sesuatu di luar kemampuan kita. Irma, kesimpulannya. Betul, saya setuju. Jangan ada perasaan ragu-ragu atau was-was, sebab itu adalah orang kata bisikan syaitan ataupun iblis yang cuba menyesatkan kita kan. Jadi jangan sesekali ada perasaan ragu ataupun was-was kalau kita nak melakukan satu kebaikan. Jadi ini lebih dikatakan pada istiqomah, macam mana kita nak kekalkan. Ini memang saya notekan dalam diri saya juga, yang sentiasa saya pesan kat diri saya kalau saya kerap leka dan lupa, di mana jangan jemu ataupun jangan cepat penat nak cari ilmu apa cara sekalipun. Macam kita bincangkan tadi, banyak source of ilmu yang kita boleh dapat untuk makanan diri kita, makanan jiwa, kata Prof tadi. Kemudian praktikkan apa yang kita belajar, sebab perkara yang kita tak praktik tu kita akan rasa susah, tapi perkara yang kita bila kita praktikkan kita akan rasa perkara itu sungguh mudah, insya-Allah. Dan selain daripada itu usaha. Dan doa jangan tinggal, sebab kita tahu doa tu adalah senjata orang mukmin kan. Dan sentiasa bersangka baik pada Allah. Kalau sekalipun kesusahan itu datang, bak kata medis tadi, benda tu yang kita boleh tanggung, Allah takkan bagi ujian kalau kita tak mampu nak tanggung perkara itu. Dan environment yang paling penting, bergaullah dengan orang-orang yang ikhlas berkawan kita, orang yang soleh dan soleha. InsyaAllah benda itu akan banyak membantu kita. Jangan pilih kawan yang salah. Dan pilihlah ikon yang terbaik. Jangan salah pilih ikon. Dan kita tahu ikon kita yang terbaik adalah Rasulullah SAW. InsyaAllah. Kita beri tumpukan untuk Irma Hasmi, tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali Prof, Nabi sebut dalam hadisnya sahih, la hijrah ba'dal fathi. Tiada ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadan wa niyatan. Tetapi hijrahnya ada ialah jihad, buat kerja sungguh-sungguh, wa niyatan, azam, matlamat. Jadi kesimpulannya Prof, supaya kita bila nak berhijrah tak berlaku lagi orang hijrah tapi dia tak tahu nak buat apa. They know what but they don't know how. Kesimpulan Prof, silakan. Alhamdulillah. Saya nak sebut sini, kita tahu GPS tak sampai. Kita mesti ada niat. Because separuh daripada agama ialah niat. Dan saya sebut awal tadi, apa kita dapat hari ini bergantung pada niat kita datang pada hari ini. Kalau kita niat mendapat hidayah, nak berubah, nak bahagia dunia akhirat, insya-Allah itu yang kita dapat. Dan kita amat takut lepas kita dengar benda baik pun tak nak berubah, takut hati kita gelap. Dan cara kita nak tulah GPS, kita tekan, kita cari Allah, redha Allah, insya-Allah, amin, Allah akan beri jalan.
Dan saya sebut tentang minda sedar, minda bawah sedar, conscious mind, subconscious mind. Minda sedar, set goal. Minda bawah sedar, achieve goal. Dan kita tahu minda bawah sedar ni menentukan 95% of our life achievement. So kita nak kena ubah minda bawah sedar kita dengan membetulkan kita punya programming balik dengan sebut skrip yang baik. Saya dah ajar tadi skrip kehidupan, mental movie, visualization yang baik, diulang-ulang dan ingat. Kita orang yang beriman bahagia membahagiakan hidup dari dalam keluar. Dan we do not allow the environment to affect us, tapi kita affect environment. Contohnya, ikan yang hidup dalam air laut tak masin. Ikan yang mati garam jadi ikan masin. So, hati yang hidup akan tak boleh diubah oleh orang luar. Hati yang mati senang diubah oleh environment luar. Sebab tu Sir George Bernard Shaw kata, environment, I find the correct environment. If I cannot find them, I'll create the environment. So jadilah kita orang yang proaktif, orang yang set the trend, we are not the follower. And remember, syurga itu golongan yang sedikit. Jangan takut untuk taji golongan yang sedikit. Dan jangan takut pada cubaan. What is cubaan? Every time kita ada cubaan, kita kata la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan mengerti Allah, hati akan tenang. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan untuk Profesor Dr. Muhayya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga nak mengambil kesempatan, di tangan saya ini ada satu buku yang bertajuk Gadis Kecil di Pinggir Gaza. Buku ini adalah hasil tulisan Kak Wardina Safia dan anda boleh dapatkan di luar sana. Dan setiap RM1 hasil belian buku ini akan disumbangkan terus ke bumi Gaza. Jadi dapatkan insya-Allah hari ini di luar sana. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melabuhkan tirai perbincangan kita, selalunya kalau saya offer mana-mana dalam program saya dengan sehelai kata kosong, adalah orang yang menawarkan diri untuk menerima kertas tersebut. Tapi bila saya gumpal kertas tu, terus ramai tak nak. Okey, kali ni saya tak nak guna lagi kertas kosong. Saya nak guna kertas ini. Siapa nak? Kalau saya offer, siapa nak? Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kalau saya buat gini. Nak juga. Astaghfirullahalazim. Okey, tak apa. Nak juga. Tui, nak lagi. Nak juga. Okey, apa beza yang ni dengan, apa persamaan antara duit dengan kertas kosong? Dua-dua kertas, betul tak? Tapi kenapa kita lebih pelahap dengan kertas ni? Apa beza kertas dengan kertas kosong? Nilai. Maka tuan-tuan dan puan-puan, GPS kalau setting tak ada bateri tak boleh juga. Betul. Kan? Jadi kena isi bateri itu, isi GPS itu dengan bateri. Manusia diisi dengan nilai. InsyaAllah dengan nilai-nilai kebaikan, kita juga mampu untuk memberi nilai kebaikan pada orang lain. InsyaAllah hidup akan bahagia dan membahagiakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tumpukan sekali lagi pada kedua-dua panel kita pada petang ini. Bayangkan betapa kalau kita bermula dengan niat kahwin kerana untuk menyukupkan agama kita, kahwin kerana Allah dengan cara yang baik, tidak ada maksiat semasa sebelum perkahwinan, tidak ada berpoya-poya. Mungkin mereka mengenal melalui Facebook sebab itulah zamannya sekarang, kita tidak nafikan, tetapi tujuan mencari jodoh untuk apa? Dan dia pergi pada face yang baik dan masuk dalam ini, mungkin Baitul Muslim, mungkin matrimoni, apa-apa saja asalkan niat untuk kahwin dengan orang yang baik. Insya-Allah, maka kita akan berjumpa orang yang baik. Mungkin mereka pergi kepada institut untuk usrah dan berjumpa di majlis ilmu. Masya Allah, bayangkan orang yang mencari ilmu, orang yang mengisi jiwanya. Dan remaja yang cantik ini, yang indah akhlaknya, yang baik akidahnya, yang lembut akhlaknya dan sempurna ibadahnya bertemu. Dan jika berjumpa pun dengan kawan yang muhrim, dan insya-Allah apabila majlis perkahwinan, buat apa yang kemampuan dan juga walimatul urus dengan penuh kebaikan dan keberkatan. Amat berjimat, dan wang yang mak ayah ada duit banyak ada tu dia bagi pada anak untuk membina hidup mereka. Maka mendoakanlah suami pada isteri segala kebaikan dan dengan solatnya dan menutup auratnya. Dan insya-Allah betapa bahagianya orang yang hidup dengan ada tujuan.
hutang tidak banyak, banyak pendapatan, maka apa yang kita dapat hari ini jodoh ialah cerminan diri kita. Bayangkan rutin kehidupan keluarga yang indah ini. Tahu hidup dengan desain, dengan tahu bila nak bangun subuh berjamaah, makan bersama, solat berjamaah, dan sebelum perkahwinan sudah buat perancangan macam mana harus menjalani kehidupan dan menjadikan solat berjamaah satu rutin kehidupan yang tidak harus dilakukan. Bayangkan anak-anak yang dilahirkan pada generasi kedua. InsyaAllah anak itu dalam kebaikan semasa mengandung penuh amalan yang baik, membaca doa yang baik, memberi nama yang baik, yang nama akan dipanggil di padang mahsyar. Apabila bersalin, ini passion saya suka pantai, okey boleh, dan diberi azan dan ikhamat, maka melahirkan anak dan sangat bersyukur diakikahkan, dipanggil orang yang baik dengan penuh majlis yang penuh sederhana dan bersyukur dan memberi sedekah pada orang miskin. Alangkah indahnya apabila kita ikut syariat dalam kehidupan kita. Dan lihat anak ini, dia hantar pada sekolah yang berada memberi antara 0 hingga 6, segala paradigma, segala akidah dimasukkan, sifat ketuhanan, kehambaan ditaskar lagi dan makan bersama-sama. Sebab masa makan itulah mereka menamai anak-anak mereka. Anak-anak sangat tinggi akaun emosinya, sangat bahagia, image positif, sampai di sekolah mendapat contoh yang baik daripada guru-guru yang berpengalaman dengan penuh kebaikan. Dan anak ini sentiasa ceria, sentiasa dipeluk anak ini setiap hari 8-10 kali, sentiasa mengatakan, ibu bangga ada anak macam awak, ibu syukur dapat anak macam, perasaan emosi syukur dan kasih sayang sentiasa bergelumang di rumah dengan penuh kebaikan. Dan hari cuti bersantai, membangunkan fizikal yang baik. Alangkah indahnya hidup ini. Dan bila solat maghrib antara 7 hingga 9 berlakulah solat berjemaah, majlis ilmu di rumah, makan bersama, penghargaan, segala fardu ain ditentukan. Bayangkan situasi anak-anak ini. Dan tentunya apabila akhlak terbina, maka akan mencari pasangan yang baik, maka lahirlah cucu-cucu keturunan yang baik. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita hidup dengan penuh kebaikan. Dan pelajaran tempat kita belajar semua, segala ilmu pangkat didapati hanya sebagai sebab untuk memberi manfaat, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri. Maka kitaran yang indah ini semakin indah, semakin indah. Dan ibu bapa yang baik sekarang, insya-Allah Allah membalas kebaikan kepada semua cucu keturunan mereka. Maka itulah yang kita nak capai. Ucapan terima kasih pada Akilah yang menyediakan animasi ini. Jadi apa rasa ibu bapa sekalian? Banyak tak benda yang dalam diri kita buat silap? Banyak ya. Sebelum tu saya nak orang yang bawah umur 20 tahun tepuk tangan. Tahniah. Bawah 30 tahun. Bawah 40 tahun. Ramai lagi. Ini umur bajet bagus macam saya dulu. Bawah umur 50 tahun. Dah mula sedar sikit, dah baik sikit. Bawah 60 tahun. Saya samalah tu. Sikit aja ya. Kita golongan. Prof Rosita ke? Oh, thank you. We have Rosita Roshari. Thank you, Prof. Dan juga bawah 70 tahun. Tahniah. Bawah 80 tahun. Masya Allah, ucapan. Boleh bangun puan? What's your name? Zahrun. Azizah Harun, tahniah. Wow, may I know how old you are? 76? 76. Tahniah, tahniah. Tengok perempuan, kita berperingkat umur yang berlainan. Tetapi apa kata, setiap hidup kita ni banyak peringkat kehidupan kita. Saya dah sebut umur tadi, apa kata, lihat apa saya nak cakap ni. Mungkin, boleh saya tengok siapa yang pernah menghadiri seminar saya sebelum ni. Okey, minta maaf kalau ulangan. Ya. Tapi saya nak sebut bahawa kita ada banyak 4 peringkat kehidupan kita. Yang pertama, peringkat atlet, peringkat fizikal. Di mana kita sangat pentingkan kecantikan, kekuatan dan sebagainya. Setuju?
Jerawat satu pun stres. Yang kedua, peringkat pahlawan, di mana kita ingin membina nama kita. We want to be the best, give the best. Masa inilah kita nak anak kita UPSR 80A. Itu dia panggil warrior. Agak-agak golongan ni tertekan tak? Sangat tertekan sebab kita hidup daripada luar ke dalam. Kalau boleh hari ini kita nak pindah kepada peringkat yang ketiga, peringkat bangsawan or statesman, di mana kita mencari-cari apakah manfaat yang kita beri pada orang. Ini seronok, tetapi yang paling tak, kalau kita capai ni, saya rasa kita capai tujuan hidup kita. Peringkat ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal diri, dan kita mati sebelum kita mati. Pelik tak mati sebelum mati ni? Nak bunuh diri ke? Bukan. Kata Saidina Ali, kita mati sebelum mati. Sebab orang mati, dia nak suruh orang pandang dia lawa tak? Dia bajet bagus tak? Dia nak nampak hebat tak? Tak. Bila kita mati sebelum mati ialah kita hilang kewujudan diri. Kita tak nampak diri kita dalam apa kita buat. Kita jadi alat Allah saja menyampaikan rahmat di dunia ini. Maka kita akan sangat bebas daripada cemuhan, daripada pandangan orang. Kita tidak fikir reputasi kita. Kita tidak perlu berlawan lagi atas apa yang orang buat pada kita. Kita akan rasa kesian tengok orang yang negatif. Kita akan hanya ada kasih sayang. Dan bayangkan sebuah limau, sebiji limau. Kalau kita perah, apa yang keluar tuan-tuan? Jus apple atau jus limau. Jadi, kalau kita penuh dengan kasih sayang dan kebaikan, walau kita terdekan macam mana pun akan keluar kebaikan itu. Sebab itu, kalau kita bercakap tidak baik, maka itulah yang menunjukkan di dalam jiwa kita. Dan bila kita nak mati, jumpa siapa agaknya? Manusia yang kata kita atau Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tahu kita nak pergi mana. Dan saya nak sebut lagi, kalau boleh saya minta kita berdiri semua. Saya dah niat bercakap dengan staf saya bahawa, can I have the first slide? Slide pertama please. Kalau boleh, sebelum kita bermula, lupakan umur kita. Lupakan status kita. Lupakan semua yang ada kat luar kita ni. Dan lupakan masa lalu kita. Jangan fikir masa depan kita. Fokus pada sekarang. Jangan ingat apa yang berlaku walau 5 minit lepas tadi. Itu sudah berlalu. First slide. Saya nak baca sesuatu kita sama-sama buat yang diajar oleh salah satu guru saya, di mana beliau mengatakan, kita buat macam ni, mungkin banyak orang dah tahu, tangan macam ni. Kita sebut sama-sama, ada bahasa Arabnya. Perhatikan triangle ini. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat ukhuwah kita sesama kita. Sebut ini. Ilahi, kau yang kutuju, redhamu yang kucari, kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jemput duduk. Apa yang saya lakukan tadi ialah kita sudah reset tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Dan saya nak sebutkan komponen manusia. Kalau kita perhatikan diri kita sebenarnya, makin dekat kita dengan Allah, makin tenang.
Tetapi makin jauh dengan Allah, makin serabut. Sebab itu, kalau kita hidup ini sibuk hanya melihat yang di luar, di mana kita sibuk dengan keperluan hidup, kita fikir macam mana nak bayar tuition, macam nak bayar air, tetapi kita tidak fokus pada tujuan kita, iaitu menjadi hamba Allah, khalifah Allah, dan mengimarahkan dunia ikut hukum Allah, tentu akan tertekan. Boleh nampak siapa yang merasakan hidup ini indah? Boleh angkat tangan? Ada yang tak angkat tangan Tak apa, insya-Allah lepas slot ni semua angkat tangan. Dan juga saya nak sebut 3 komponen manusia. Ini satu konsep, ya. Cuba lihat dalam cermin. Bila kita lihat dalam cermin, siapakah diri kita? Yang melihat atau yang dilihat? Adik, yang melihat ke yang dilihat? Yang melihat. Masya Allah. Umur berapa sayang? 12. Tengok. Budak umur 12 tahun, saya tanya tanpa berfikir, terus keluar. Itulah benda yang natural. Itulah diri sebenar. Sebab kanak-kanak 12 tahun bersih. Tak ada dosa. Sebab itu, when we are true to ourselves, we are our true self, kita akan dapat jawapan yang betul. Judgment akan betul. Sebab yang melihat itu tidak akan berubah. Nama apa sayang? Wan Zulkifli. Zulfadli. Wan Zulfadli. Sekarang umur Wan Zulfadli 12 tahun. Tengok dalam cermin, cute saja. 10 tahun lagi, 22 tahun. Mature, handsome. 40 tahun lagi, dah gemuk sikit lah. Biasalah orang lelaki. 52 tahun. So, fizikal kita sentiasa berubah. Tetapi, roh kita tidak pernah berubah. Sebab itu, kita punya diri ialah roh kita. Tetapi saya nak introduce satu benda yang kita nak sama-sama refleksi. Yang saya rasa konsep ini kalau kita kenalkan, kita sangat dipanggil hidup from within. Yang pertama, kita ada 3 komponen. Iaitu roh kita yang memerhati diri kita. Berapa orang daripada kita memerhati diri kita? Ke sibuk perhati orang? Buka Facebook nak tengok orang ke nak tengok diri? Siapa di sini kalau tak buka Facebook, tangan ketar-ketar, withdrawal? Siapa sini buka terus tengok SMS? Dan tengok apa berlaku di Facebook, kita bayangkan itu dunia sebenar. Tetapi saya nak buat satu eksperimen. Sekarang ni katakanlah ada gunung berapi ataupun ada 2 juta orang terbunuh di Nicaragua. Dia berlaku sekarang. Kita tak tahu. Kita stres tak? Berita datang malam ni, kesiannya kan? Benda tu dah berlaku. Kita tak tahu. Bila tahu, stres. Maknanya apa? Hidup kita berdasarkan awareness, kesedaran kita dan fokus kita. Okey, jadi yang pertama ni teknik untuk kita samakan frekuensi ataupun harmonikan kita punya frekuensi dengan anak-anak kita adalah dengan membina rapport. Rapport ni bahasa orang putih lah, tapi bahasa Maya terangkan rapport ni adalah hubungan yang harmoni antara 2 insan. Okey, so cara kita nak membina rapport yang baik, kita harus faham anak-anak mempunyai peta yang berbeza dengan kita. Mak punya peta dengan Tiah berbeza sebab dengan pengalaman hidup, cara mak dibesarkan dan sebagainya berbeza dengan Tiah. Dan juga macam kita dengan Sofia. Betul. Sofia tu anak saya dan Suraya. Kita tidak boleh anggapkan bila kita berkomunikasi tu macam mana pandangan kita. Sedangkan anak kita punya peta kehidupan kecil. So apa yang kita cuba capai adalah kita nak masuk dalam peta dia. Supaya kita berfikir dan bercakap dan melihat sesuatu macam mana anak kita melihat, supaya bila kita menerangkan sesuatu dia faham.
Okey, so caranya membina rapport melalui mirroring. Banyak sentuh cermin, saya pun nak sentuh pasal cermin juga. So cermin ni adalah apabila buat praktikal lah, buat praktikal. Buat praktikal So kalau mirroring, cuba bayang kalau saya berborak dengan mak duduk, mak nanti esok nak pergi makan dengan Tia tak? Mesti rimas kan? Rimas. Tapi duduk. Tapi maknanya kalau mirroring ni hormat orang tua sikit, diri tu kenapa? Tu garang lah tu. Ataupun macam ni, kita diri, dia datang, Hi Prof. Kalau orang yang kurang social intelligence, dia boleh cakap tak pandai sungguh. Betul. Tak pandai sungguh orang tu. Patutnya orang omdik kita pun yes. Diri. Okay, sebab tu kalau kita tengah orang kahwin, kadang-kadang saya tengah nak makan kahwin, Prof nak bergambar. Kadang ada yang tarik. Ada yang tarik terus kadang-kadang. Jadi tak apa. Kita tengah duduk makan, orang nak bercakap, kita pun kena, orang kenalkan, kita mesti diri. Itu dia panggil mirroring. Apa orang tu buat supaya orang tu suka pada kita. Lepas tu mak contoh kalau mak boleh berdiri sekejap. Dan mirroring ni kalau ini untuk umum ya, bukan untuk anak pun boleh. Maknanya kalau contoh Prof berdiri macam ni, bila saya bercakap dengan Prof, tangan saya turut macam ni. So kalau katalah orang yang kita berkomunikasi bercakap agak laju, kita janganlah balas dengan tapi cuba Tia cakap laju. Okey, mak nanti Tia rasa lepas ni Tia nak pergi Shah Alam, lepas tu Tia nak pergi dekat Sunway. Itulah mak pun rasa kena macam. Okey, lepas tu kan nanti Tia nak pergi. Ya ke? Habis nak pergi macam mana? Nampak lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau budak-budak kecil pelat, kita boleh pelat tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Lagi? Tapi maknanya bila kita cuba dengan anak-anak kita, kalau yang kecil bila bercakap dengan dia, kita melutut. Biar eye level sama. Dan eye contact. Eye contact sangat penting. Kalau kita bercakap seronok bila kita orang pandang pada kita. Kalau tapi bersalam, kalau kita bersalam macam mana? Okey, lepas tu delete sistem tu Tapi lebih yes. Okey, sebab pandangan mata ni kalau kita menipu ataupun kita ada masalah dengan orang, pasti kita tak nak lihat mata dia kan? Bermakna kita tak selesa. Menunjukkan betapa kuatnya eye contact ini. Okey, maknanya dengan anak-anak, please have eye contact. Dengan anak yang kecil pun kita melutut, pandang mata dia dan cakap menggunakan bahasa yang dia faham. Tapi tidaklah pelat, sebab nanti kita mengajar dia bercakap pelat. Dan bahasa kita bila bercakap dengan anak, kita jangan guna gaya intonasi sebagai ibu ataupun bapa. Biasanya dia macam akan, Sofia makan, nanti Sofia lepas ni pakai baju, macam tu. Tapi kalau sebagai orang yang matang dan orang yang tua, lebih kepada kita rasa kita lebih matang, so perkongsian kita dengan anak-anak lebih kepada sharing wisdom. Contohnya macam how do you speak? Okey, contoh mungkin kepada anak yang remaja. Okey, Farah, nama Farah. Mak rasa hujung minggu ni Farah rasa Farah nak buat apa? Kita bagikan dia choice. Anak-anak ni kita jangan tanya dia general sangat ataupun kita bagi dia satu choice, bagi option. Kalau dia mungkin susah nak buat option, kita bagi dia 2 option. So, contohnya macam Farah rasa minggu ni kita nak pergi ke Pavilion ataupun Mid Valley untuk tonton wayang contohnya. Dan juga rather than macam Farah mengikut pendapat Farah rasa mungkinlah kalau ada yang lebih profesor ke. Pada hemat saya rasanya Tapi memang ada. Sekarang saya jumpa ibu bapa yang mungkin terlalu academic intellectual, dia tak ada eye contact. Dia anggap anak tu macam byproduct. Tidak sebagai satu amanah yang untuk dijaga. Dan anak tu jadi kuda tambatan dia. Kuda lumba dia. Yang suruh menang. Betul. Okey, so maknanya bila kita dah ada eye contact dan kita cuba samakan frekuensi dengan anak-anak, kita cuba matchkan cara dia. Kita semua mempunyai personality yang berbeza dan juga kita diberi deria oleh Allah yang kita tahu yang common 5. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan dengar. Okey. Tapi yang 3 utama saya pasti mesti ramai yang tahu juga, visual iaitu penglihatan, auditory melalui lebih kepada sensitif kepada pendengaran, kinestetik sentuhan dan juga rasa dan
Bau. Bau, rasa dan bau itu lebih kepada kinestetik juga, kita boleh kategoriskan sama. Jadi anak-anak kita kena kenal mereka. Mereka ini menerima informasi melalui deria apa yang dia sensitif. Okey, boleh saya perkenalkan sikit-sikit ciri-cirinya. Orang yang visual ataupun kanak-kanak yang visual, kita Visual boleh maknanya lihat. lihat, yes, penglihatan, aset dia adalah mata dia. Saya rasa saya lebih kepada visual, tapi bukan bermakna benda ni adalah mutually exclusive. Bukannya kalau kau ni visual, kau visual je. Dia boleh Tak. percampuran tapi yes. dominan yang mana, nak tengok kita juga, jenis manusia apa. And then dia boleh berubah mengikut suasana. So mungkin contoh masa kerja, katakanlah mak lebih kepada visual sebab mungkin you nak move fast, you nak observe. Tapi mungkin di rumah sebagai ibu, mak kepada kinestetik. Lebih kepada mendalami perasaan. Okey, jadi kita identify anak-anak. Kalau visual ni biasanya kanak-kanak ni lebih alert. Mata ni dia orang suka kepada rupa. Mungkin yang conscious kepada dia punya rupa paras, yang suka lihat benda teratur, dan juga biasanya orang kata pernafasan orang visual ni agak laju. Pernafasan laju. Pernafasan laju, dia more anxious. Cakap laju tak? Cakap laju. Cakap laju juga. Okay? Cakap laju. Cuba kita analyse, all of us, cuba tengok diri kita yang mana. Kalau bercakap dia suka apa? Tengok dulu kan? Perkataan yang digunakan oleh mereka yang visual ini juga reflect kepada penglihatan. Contoh, saya lihat masalah awak ni, dia guna lihat. Ataupun kalau dia, katalah kita tanya anak kita, tadi Ahmad pergi ke jamuan makan tu, macam mana, cuba cerita kat mama sikit. Mungkin bagi yang visual akan cerita, oh tadi ada clown, ada makanan banyak, cantik sangat tempat tu, pakaian kawan Ahmad tu pun cantik. Dia lebih kepada sensitif kepada visual dia. So benda ni kita akan perhatikan dengan anak-anak kita, kita boleh kenal anak-anak kita. Jadi bila, dan juga kita kena tahu anak kita jenis apa dan kita ini jenis bagaimana. Tujuannya bila kita berkomunikasi bagi anak yang visual, kita lebih kepada biar dia demonstrasi kepada dia. So mungkin kalau kita nak suruh dia lipat telekung dengan kemas, jangan lipat telekung kemas, lipat telekung kemas. Bila dia lipat telekung kemas, kita marah. Mungkin dia tak faham. So kita terangkan, tunjuk kepada dia macam ni. Dan juga kalau yang auditory, pendengaran. Auditory ni biasanya mereka sangat sensitif dengan pendengaran. Kalau belajar pun, orang visual suka kepada nota yang cantik, suka tengok lecture, PowerPoint slide, suka salin nota. Auditory. Visual. Okay, sorry, visual tadi. Kalau auditory, kalau mereka belajar, mereka lebih sensitif kepada pendengaran. Dan saya rasa ibu saya seorang auditory. Sebab dia Prof memang kalau dalam bilik dia mempunyai daya pendengaran yang kuat sebab dia boleh buat macam-macam benda, at the same time dia pasang audio book lah, TV lah, tapi dia boleh dengar dan faham. Saya punya style, kalau contoh tengok Cinta Ilmu, selalu kena marah dengan saya pasal dia tak dengar tak macam dengar, saya tapi dengar. saya punya style, kalau tengok TV faham. Al-Hijrah pun kena ada buku nota, allocate time memang saya kena salin apa Syekh tu cakap apa. Sebab kita more to visual. So kita kena tengok dan lihat dan salin. Tapi orang auditory mungkin dia lebih kepada sensitif pada pendengaran. Dan orang yang auditory ni, kanak-kanak auditory mungkin mereka suka muzik dan mereka lebih, kadang orang auditory ni lebih pandai bercakap. Dia auditory pandai bercakap. Pandai bercakap. Speaker. Okey, dan mereka yang auditory ini contoh kalau orang SMS, kalau reply pendek-pendek, salah hija, jangan terasa. Sebab mereka lebih suka bercakap telefon daripada menulis. Macam, dan juga anak-anak yang visual, kita mungkin beri arahan bertulis ataupun demonstrasi. Jadi dia nampak. Kalau anak-anak yang auditory, mungkin dia akan pick up. Walaupun kita bagi dia verbal instruction, dia akan pick up. Okay? So sekarang kita boleh analyse lah diri kita dan anak-anak kita bagaimana. Dan yang ketiga, kinestetik ataupun sentuhan, emosi. Sentuhan fizikal dan juga emosi dalaman. Anak-anak kinestetik ni kalau kita lihat, mereka lebih aktif dan mereka suka explore. Mungkin dia yang suka main kat luar, maybe they like to touch and feel and experience everything. So kalau kita identify orang kinestetik ni, mereka pun agak emosi. Kalau bercakap pun agak lambat. Macam kalau saya perasan suami saya seorang kinestetik. Kalau dia suka kepada sentuhan dan juga kalau bercakap tu maknanya dia take his time, pernafasannya pun agak
tenang, itu maknanya dia orang yang menjiwai lah, senang kata. Bukan Tapi jiwang, bukan jiwang. jiwang juga. Jiwang juga. Tapi tak apa, bagus untuk hubungan. Apa ni? Maknanya kalau kita identify tiada yang betul, tak ada yang salah, tapi kita senang untuk berkomunikasi dengan anak kita yang lebih kinestetik, kita perasan. So kita bagi dia mengalami sesuatu, tunjuk kepada dia demonstrasi dan biar dia rasa. Contoh kalau adik pukul kakak, kakak pukul adik, kita marah dia, mungkin budak tu kinestetik. Look what you did. Macam Sarah, kenapa Sarah pukul? Tengok adik dah sakit dah tu. Tak tahu, saya tak pegang dia pun, katakanlah dia cakap macam tu. Tapi kita tahu dia ni kinestetik. Sarah, lihat betapa sedihnya adik Sarah dah buat sekarang ni. Apa yang emosi yang Sarah dah beri kepada adik? So maknanya dia pun, dia mungkin lebih memahami. So benda ni saya nak ulas lebih panjang pun tak ada masa yang banyak, tapi maknanya kita sebagai ibu kita harus sentiasa meningkatkan ilmu dengan pembelajaran dan juga pembacaan buku supaya kita lebih faham anak-anak kita. Okey, dan juga kalau Jelas tak? jelas tak? Okay, so kinesthetic more of emotion, auditory more of listening, visual more of benda dilihat. Yes. So lepas ni kita tahu diri kita macam mana, dan now baru saya atas pentas baru perasan. Kenapa saya ni kadang, bukan nak marah lah, saya ni hairan kenapa bila saya kata rancangan TV suruh tengok, orang kata sibuklah Prof siapkan anak-anak. Saya bengang, pasal pada saya TV bukan untuk ditengok, TV untuk didengar. Baru saya faham. Atas pentas dia baru perasan, aha moment. Dan saya selalu geram dengan anak saya, kenapa tak buat macam mak ni? Saya cakap dengan dia, you all ni hidup dengan mak berapa lama, you see how I've been doing things, why can't you follow the way I do? Ni sifat kita nak suruh macam kita. Pasal mungkin saya umur dah tua, takut masa tak cukup. Jadi saya hairan bin takjub. Orang yang menggunakan masa dia duduk congok, tak dengar benda yang berfaedah. Pada saya rugi. Tapi mungkin orang lain lah. Betul, mungkin macam saya lebih suka membaca. Kadang kita tak boleh sangka buruk kalau main handphone. Mungkin dia tengah baca Quran, mungkin dia tengah baca tafsir, ataupun Google perkara-perkara yang baik. Jadi kita praktiskan husnuzon. Okey. Okey, dan saya harap lebih jelas. Maknanya sekarang ni kalau kita mengenali sifat anak kita dan juga diri kita, lebih mudah untuk kita berkomunikasi. Even hubungan suami isteri. So kalau kita identify suami kita ni kinestetik, banyakkan sentuhan. Mungkin kalau suami kita ni visual, mungkin kita kena pentingkan rupa paras kita juga, and then identify dia kepada benda. Contoh kalau kita nak pergi tempat, tunjuk dia tempat. Saya nak pergi sini ke apa, jadi mungkin dia boleh nampak. Tapi mungkin orang yang auditory macam Prof, memang kekuatan kalau kita cakap tu diingat. Mungkin sebab memang dia dengar. Tapi saya macam itulah, macam kita kata berbezanya orang menerima maklumat dan proses maklumat. Jadi dengan anak-anak penting untuk kita kenali mereka sebagai individu yang berbeza. Kalau kita ada ramai anak pun mereka berbeza. So kita customize komunikasi teknik kita bersama anak-anak ni mengikut cara masing-masing. Very good. Okey. Dan juga apabila contohnya bila anak-anak menerangkan sesuatu kepada kita, cerita macam tadi dekat sekolah ada kawan saya ni dia rampas pen saya. Kita boleh macam tak apalah. Bila kita melakukan macam tu, kita telah mengabaikan perasaan dia dan pengalaman dia. Macam mana sekarang kita nak iktiraf, acknowledge dia punya emosi, tapi pada masa yang sama kita tak nak perbesarkan isu. Okey, maknanya kita mama faham, mama nampak, mama dapat rasakan. Maknanya kalau anak kita kinestetik rasakan. Mak faham. Mak faham, mak rasa. Kalau visual, mak dengar, mak dapat lihat mak nampak adik sedih. Kalau dengar, mak dengar cerita mak dengar adik cakap ni. awak ni. See, very good lah.